Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظيم. Yang dihormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta, yang dihormati lagi dikasihi adik-beradik jauh dan dekat, sanak saudara jauh dan dekat, sahabat handai jauh dan dekat, seterusnya muslimin muslimat yang sudi mendengar mau'izah yang saya cuba sampaikan sekadar kemampuan yang Allah berikan kepada saya dengan kefakiran ilmu, sebagai memenuhi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Menyahut seruan Rasulullah, sampaikanlah. Rasulullah kata kepada kita, kamu sampaikanlah daripada aku, yakni daripada Rasulullah, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Maka berdasarkan pada kata-kata hadis ini memberi semangat, memberi kuatan pada jiwa saya menyampaikan, menunaikan amanah hadis itu sekadar kemampuan kita. Semua manusia, hadis itu ditujukan kepada semua manusia yang Islam, tanpa mengira latar belakang. Benda baik wajib kita sampaikan, walaupun hanya sedikit, setakat kebolehan yang kita boleh. Nak tunggu alim baru boleh kita nak cakap dekat orang, bila kita nak boleh sampai. Nak tunggu kita tak dapat PhD dulu baru kita boleh dakwah dekat orang. Maka Islam ini dia tak akan tersebar luas. Berapa tahun nak sampai PhD? Ini masyarakat hidup dalam keadaan setiap hari. Kalau nak tunggu kita alim dulu baru kita nak boleh tegur orang, salah. Setakat mana ada kemampuan kita tegur benda yang baik, tegur. Setakat ilmu kita, setakat kemampuan yang kita boleh. Ini Allah nilai. Tanggungjawab semua. Bukan tanggungjawab ustaz, bukan tanggungjawab individu tertentu, bukan tanggungjawab pejabat agama, bukan tanggungjawab mufti, tanggungjawab semua orang Islam. Cuma pejabat agama itu dia menguruskan, dia berorganisasi. Sebuah pentadbiran ni dia kena ada organisasi. Dalam sebuah negara dia ada organisasi yang menjaga dia. Ini Rasulullah berajak dalam sistem kenegaraan. Tetapi hakikatnya tanggungjawab semua. Bila kita melihat ada orang duk khalwat
tempat kita, takkan kita nak tunggu pejabat agama mai. Pejabat agama duk mai noh, pejabat agama mai serbu dulu. Tak ada nak mai jauh dari sana. Kita sini tengok saja. Kita dululah yang mencegah. Contoh, jika ada khalwat di rumah mana-mana, siapa-siapa ke, kita tengok jiran kita, lapor jabat agama sambil kita menjaga sekeliling itu. Bukan kita nak masuk dah, kita jaga tempat tu supaya tak lari, mereka tak lari. Kemudian jabat agama datanglah, tugas mereka jabat agama jaga maksiat. Mana organisasi itu pun, mana kita pun sebagai salah seorang yang melakukan kewajipan mencegah kemungkaran itu. Padahal kita bukan orang pejabat agama, tapi atas dasar mencegah kemungkaran dengan skop yang kita, bidang kita. Sebab itu dalam masalah agama ini tanggungjawab semua. Jangan kita serahkan kepada pejabat agama saja. Mereka tidak mampu. Kita bantu mereka dalam dakwah. Kita bantu mereka. Sebab Islam ini untuk semua. Islam ini untuk semua. Tugas semua orang Islam. Tugas semua. Dakwah ini untuk semua orang Islam. Semua kita ada tanggungjawab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak menyampaikan satu hadis yang disebut di dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Itu hadis ke-23. Hadis berkaitan golongan Ruwaibidah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'at يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. أخرجه ابن Majah. Yang maksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang tandus, yakni tahun yang kemarau panjang. Dan pada waktu itu orang yang berdusta, orang yang bercakap bohong dikatakan benar. Dan orang yang bercakap benar dikatakan berbohong. Orang yang benar dikatakan berdusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah. Dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berpeluang bercakap, yang boleh bercakap, hanyalah golongan Ruwaibidah. Lalu sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu? Ya Rasulullah. Nabi SAW menjawab, orang yang kerdil. Ar-rajulut tafih. Orang yang kerdil. Dan sebenarnya hina dan tidak mengerti mengurus urusan orang ramai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Zaman ini disebut sebagai zaman ketandusan.
akan berlaku nanti di akhir zaman. Ini hadis tanda-tanda akhir zaman. Dikumpulkan dalam kitab ni, kitab hadis ni dikumpulkan oleh pengarang ni, kitab tanda-tanda akhir zaman. Dia buatkan sebuah buku. Zaman tu disebut akan berlaku ketandusan. Mana ketandusan dari segi kebendaan, kesusahan kebendaan. Kemarau umpamanya. Kemarau yang berpanjangan. Kemudian makanan yang kekurangan. Tidak ada makanan yang kurang. Mungkin pada masa itu pokok-pokok tidak menjadi, tumbuhan-tumbuhan tidak menjadi. Macam berlaku sekarang lah. Makanan-makanan berkurang disebabkan berlaku musibah COVID contohnya, dan lain-lain lagi lah. Yang tak berlaku di zaman COVID pun ada manusia yang hidup dalam sebab kekurangan. Yang Rasulullah sebut ni pada masa tu 1400 tahun. Hadis ni 1400 tahun. COVID tak ada lagi masa tu. Tapi Nabi sebut kesusahan yang akan berlaku di akhir zaman. Ujian yang berbentuk ketandusan, kesusahan. Dan juga bukan saja ketandusan dari segi kebendaan. Manusia juga tandus dari segi pemikiran. Lemah dari segi pemikiran. Bukan lemah ni mana tak cerdik tak. Mereka terikut benda-benda yang tak baik, yang menyalahi syariat. Bukan maknanya lemah segi pemikiran ni mereka tu tak mengaji. Tak. Lulusan tu banyak. Yang lulus tinggi-tinggi tu banyak. Tapi mereka tandus pemikiran. Tidak dapat memikirkan yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang intan, mana yang kaca, mana yang asli, mana yang tulen, mana yang syariat suruh. Mereka hidup dalam keadaan yang bercampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Ini zaman yang akan berlaku, kata Rasulullah. Orang yang benar, orang yang bercakap benar, ada zaman itu orang yang bercakap benar, tapi orang masyarakat mengatakan dia berbohong, dia berdusta. Dan orang yang berdusta pula, orang yang bercakap bohong pula, masyarakat mengatakan dia benar, dia orang betul. Kemudian pengkhianat akan disuruh memegang amanah. Sama ada dalam organisasi ke, sama ada dalam apa-apa bidang, jabatan ke, kenegaraan ke, seumum. Orang yang kita tahu khianat disuruh memegang amanah orang ramai. Dan orang yang amanah ni, yang amanah pula kita tak bagi pegang. Sebab dia dituduh sebagai pengkhianat. Yang mampu bercakap pada masa itu, kata Rasulullah, hanya golongan Ruwaibidah. Ini hadis ni. Hadis Rasulullah. Saya baca dari kitab. Bukan saya ambil daripada apa nama nafsu. Cakap melalui nafsu, tidak. Ambil daripada hadis. Hadis sahih. Yang boleh bercakap pada masa itu ialah golongan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah, golongan Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Beritahulah kepada kami
Apakah golongan Ruwaibidah itu? Nabi mengatakan bahawa orang yang kerdil dan sebenarnya hina dan tidak mengerti, mengurus keadaan orang ramai. Ruwaibidah ini ialah orang yang diberi peluang, orang yang peribadinya tidak baik. Kerdil ni bukan makna orang tu kenet. Tak. Bukan orang tu kecil halus kenet. Bukan. Kerdil ni makna dia, orang itu dia tidak mampu untuk nak menguruskan urusan itu. Dia tidak ada kemampuan untuk nak mengurus. Tapi dia diberi amanah, diberi bertanggungjawab untuk nak menguruskan. Sedangkan dia tak boleh, tak layak. Kerdil di segi apa nama kemampuan dia. Dan dia pula orang yang tidak amanah, yang tidak jujur. Diberi amanah untuk menguruskan urusan orang ramai, urusan masyarakat. Hadis ini berkaitan dengan hadis tanda akhir zaman. Adakah berlaku sekarang ini? Sama-sama kita fikir. Hadis ini 1400 tahun saya katakan, 1400 tahun. Nabi kata akan datang kepada manusia tahun-tahun yang tandus. Bukan tahun sahabat. Bukan, yang sahabat tanya tu pun bukan tahun mereka. Tahun belakang. Belakang ni tak tahu. Kita ni tahun belakang. Kita ni tahun yang ke belakang dah ni. 1400 tahun lebih. Selepas kita nanti ke belakang lagi yang nak cuci kita setelah kita kiamat. Tanda-tanda itu pada masa Rasulullah tak ada lagi. Tapi Rasulullah dah bayang dah akan berlaku macam tu, macam ni, macam ni, macam ni. Walaupun tahun mereka itu tidak berlaku dan sahabat bertanya, apa yang Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab macam ni, macam ni, macam ni. Apakah berlaku apa yang Nabi cakap 1400 tahun dulu? Sekarang. Sama-sama kita fikir. Jawapan itu sama-sama kita fikir sendiri. Orang yang berdusta dikatakan benar. Orang yang berbohong, orang yang suka berbohong, janji palsu, tapi dianggap dia sebagai bercakap benar. Orang memberi kepercayaan kepada dia. Dan orang yang bercakap benar, orang yang jujur, dikatakan dia pula orang yang pembohong. Masyarakat menuduh dia sebagai pembohong. Masyarakat menghina dia sebagai pembohong, sebagai pendusta. Hak orang yang pendusta tadi dikatakan sebagai seorang yang benar. Dan yang boleh bercakap pada masa itu, orang-orang yang benar ini tidak boleh bercakap. Dihadkan percakapan mereka. Disekat percakapan mereka. Yang berpeluang bercakap hanya golongan Ruwaibidah. Mereka inilah yang bercakap melalui saluran-saluran yang ada. Kalau zaman dulu, kalau di pasar-pasar, zaman dulu di pasar-pasar lah, pasar Ukas, pakar apa, situlah tempat dia bercakap. Golongan yang yang tak ada kelayakan bercakap, kadang-kadang bersyair, menggunakan peluang pentas bersyair untuk nak memuji manusia. Pada masa dulu syair memuji manusia. Mereka itu yang ada
kebenaran. Mereka itulah yang ada kebebasan untuk bercakap. Bila di pasar-pasar, di musim-musim tempat berkumpul orang ramai, mereka naik ke pentas bercakap. Dulu syair lah. Hebatnya. Naik memuji manusia, memuji Tuhan mereka. Bahala-bahala mereka. Umat Islam masa itu tidak mampu lagi nak buat apa-apa. Tak boleh mengubah keadaan lagi pada masa itu. Tapi ya Rasulullah SAW yang sebut ini ialah berlaku di akhir zaman tu. Ni sekarang ni. Sekarang ni berlaku. Ni tanda akhir zaman banyak lah. Tanda-tanda kecil. Sebab itu kita kena halusi hadis ini. Dan jangan kita termasuk. Kita kena bersedia dengan iman, bersedia dengan ilmu. Kita kena fikir tapis dengan ilmu. Hadis ini kita nak pegang. Bila hadis ini Rasulullah mengatakan, aku turunkan kepada kamu, aku tinggalkan kepada kamu, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Pusakaku. Aku tinggalkan pusakaku. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ini pusaka aku tinggal kepada kamu. In tamasaktum bihima lan tadhillu ma in tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat lagi mana kamu berpegang kepada kedua ini. Yang satu, kitab Allah, Quran, dan dua sunnati, dan sunnahku, hadis, atau kama qala. Ini hadis. Bila kita baca, kita kena pegang. Kita kena beramal dan menjaga diri kita. Sebagai satu filter untuk penapih diri kita daripada kita jangan terjebak. Jika kita berada di zaman itu. Jika kita berjumpa dengan zaman ini, kita ingat hadis Rasulullah. Kalau kita terjumpa, berlaku seperti ini, kita ingat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan suatu hari nanti akan datang tahun-tahun yang tandus, tahun-tahun yang gersang, yang kelaparan, yang kepayahan, dari segi kebandakan, segi harta dan sebagainya, makanan dan sebagainya, dan juga tandus pemikiran. Orang bercakap lepas. Orang yang berilmu pun kadang-kadang cakap lepas. Bukan bercakap dengan keilmuan yang berhujahkan dengan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah. Dan bercakap di atas fakta yang benar. Tidak lagi. Pada masa itu, percakapan pun dah macam-macam, bercampur aduk. Tandus dari segi pemikiran. Bahkan kadang-kadang orang yang tak berilmu pula dilantik untuk bercakap, untuk menguruskan orang ramai. Lagi celaru. Sebab itu kita harus ingat, bila kita jumpa keadaan seperti itu, oh inilah yang Nabi beritahu dulu. Akan berlaku zaman yang disebutkan zaman tandus. Tahun-tahun yang tandus. Dan pada masa itu, orang yang benar dikatakan bohong dan orang yang bohong itu dikatakan benar. Orang yang disuruh memegang amanah itu orang yang khianat. Orang yang khianat itu disuruh memegang amanah. Sedangkan orang yang amanah tidak diberi memegang amanah. Orang yang baik itu diasingkan, dipencilkan. Berlaku atau tidak, sama-sama kita fikir. Kalau tak berlaku sekarang, mungkin akan berlaku 10 tahun lagi. Kalau tak ada Allah lah. Ini sama-sama kita fikir, kita masing-masing, Allah bagi fikiran, maka kita fikirlah. Adakah tahun-tahun itu telah berlaku sekarang? Bunga-bunga itu telah ada sekarang. Kalau ada, mungkin bunga tu ada, buah tu belum ada. Belum ada berbuah lagi mungkin. Tapi bunga tu dah putih dah, contoh. Itu sama-sama kita fikir. Kemudian
Pribadi orang yang teruk lah. Pribadi orang yang tidak layak, yang tak dapat nak menyelesaikan amanah, diberi untuk memegang amanah. Akibatnya apa akan berlaku? Kerosakanlah yang akan berlaku. Kerosakanlah yang akan berlaku. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita baca hadis seperti ini hadis cakap-cakap kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita. Kita refleksi diri kita. Kita jangan kita menuding jari pada orang-orang. Kita refleksi pada diri kita dulu. Kita jaga diri kita dan keluarga kita. Kemudian sahabat anak beranak kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan anak keluarga dan anak pinak kamu daripada api neraka. Tanggungjawab. Kemudian adik-beradik kita, keluarga kita, kemudian saudara mara kita. Semua orang ada tanggungjawab masing-masing, tak terlepas. Bila semua orang main peranan, maka dia juga dalam masalah, bila kita melihat segala kerosakan yang berlaku jika ada, maka perlu ada satu golongan. Kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan umat Muhammad kita ni, kelebihan kita umat Islam apanya? Segi rupa tidak, segi harta tidak. Kuntum khairu ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat yang aku lahirkan, kata Allah. Kita adalah sebaik-baik umat yang Allah lahirkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang aku keluarkan daripada manusia, daripada segala manusia ni, dari segala yang aku cipta ni, kamu adalah sebaik-baik umat. Umat Muhammad. Daripada umat Nabi Adam AS hingga umat Nabi Muhammad SAW, kita semua manusia, Allah berikan kita kuntum khairu ummah. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lebih, ada kelebihan dia. Kita umat Muhammad ada kelebihan. Allah sebut kelebihan kita tak mana? Ukhrijat linnas, dapat mengeluarkan manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, aku keluarkan kamu ada sebaik umat yang aku keluarkan daripada manusia yang lain. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, kerana kamu mampu menyuruh manusia ke arah kebaikan. Itu kelebihan kita. Kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ta'muruna bil ma'ruf. Kita mampu untuk mencegah kemungkaran. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Itu kelebihan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan kita. Ya Allah bagi satu anugerah, kita ni sebaik-baik umat. Umat Muhammad ni sebaik-baik umat jika dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf, sebab kita mampu untuk mencegah benda yang ma'ruf, dapat menyuruh benda yang ma'ruf. Kita mampu untuk menyuruh manusia melakukan benda yang baik, dan kita mampu untuk mencegah benda yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan golongan inilah yang akan berjaya. Muflihun. Benda ini kita tidak dapat lakukan seorang. Mungkin kita tak dapat lakukan seorang. Nak cegah mungkar ni seorang tak boleh. Ada boleh lah, ada dengan anak-anak boleh lah. Kalau dalam masyarakat umum tak boleh seorang-seorang.
Kita tengok ada benda orang duk main judi 10 orang sana. Kita seorang-seorang duk pergi cegah. Di paligan kita kena katok kita, depa katok kita gitu lah. Sebab tu kita perlu organisasi. Kita perlu kepada jamaah persatuan. Kumpulan. Yang sebahagian kumpulan itu untuk menyeru ke arah kebaikan. Dalam dari segi taman dia ada organisasi dia. Ada persatuan penduduk. Mesti ada. Ini cara susunan yang Rasulullah ajak. Hak rumah tak apalah kita cara peribadi. Kalau taman ataupun komuniti kampung, kita kena buat cara organisasi. Buat kumpulan komuniti macam KRT contoh, rukun tetangga, SRS, sikit rondaan sukarela, kumpul. Jika berlaku ada kemungkaran dalam sesuatu maksiat berlaku dalam taman tu, pergi ramai-ramai. Itu sebagai khairu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Itu pun dimasuk dalam kumpulan menyeru yang baik dan mencegah yang mungkar. Jika berlaku benda yang mungkar, bakat pergi nasihat. Yang boleh nasihat kita nasihat, yang tak boleh nasihat kita pergi pada pihak peringkat yang lebih atas lah. Sebab ini tanggungjawab. Bila kita melihat benda-benda yang tak baik, tak boleh kita tengok saja. Umat Muhammad, Allah cukup marah. Bila melihat kemungkaran, tengok saja. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, bila kita melihat benda yang mungkar, kita kena ubah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, dia ubah dengan tangan. Tangan ni makna dengan kekuasaan kita. Kalau tak mampu, fa illam yastati' fa bi lisani, dengan lisan. Kalau tak mampu dengan kuasa kita, dengan lisan, mulut kita tegur. Kalau dengan tegur mau kita tak mampu, kita tak mampulah nak tegur ni, takut entahlah berlaku apa-apa kat kita. Tak mampu. Maka dengan hati, fa bi qalbi. Kita benci dengan hati. Kita tak suka benda tu. Lah hati kita benci. Orang tak tahu, tapi hati tu kita benci. Kita tengok benda tu kita tak suka. Wa zalika adhaful iman. Wa zalika adhaful iman. Yang bencilah hati itu dhaif iman. Ada juga iman tapi dhaif. Tapi jika dalam hati pun tak ada benci, dalam hati pun dia tak benci, kata ulama dalam menghuraikan hadis ini, orang itu sebesar debu yang halus pun iman dia tak ada dalam diri dia. Dalam hati pun tak benci. Sebesar debu yang halus pun tak ada iman dia. Lah benci pun, bencilah hati lah. Bukan orang nak marah kat kita tak suka lah hati. Siapa orang nak tahu. Tu pun dia tak benci. Dia tak rasa apa tengok orang main judi depan dia. Kau tak rasa benci, Allah judi itu haram. Kau dah nak kata begitu tak? Tak rasa benci. Benda maksiat. Maka orang itu tidak ada iman. Dia Islam tapi tidak ada iman. Walaupun sebesar debu yang halus. Sebab itu peringkat-peringkat manusia adalah peringkat-peringkat keimanan yang ada pada manusia. Kesanggupan, kekuatan yang ada pada manusia. Setakat mana dia sanggup. Kalau kita boleh ada kuasa, kita buat cara ada kuasa kita. Sebab tu orang-orang yang ada kuasa, sementara orang kata sign dia laku ni, yang memegang jawatan ni, bila melihat benda-benda yang mungkar, cepat-cepatlah diberi arahan. Cepat-cepat diberi arahan. Dia tak payah happy, tak apa. Dia sebagai ketua, dia beri arah ya. Dia arah pegawai-pegawai dia pergi tempat maksiat tu.
Pergi tegur, pergi cegah. Kalau ada kedai judi yang haram, kedai judi sebenarnya semuanya haram. Hak lesen tu pun haram sebenarnya segi hukum. Judi kan. Tak apalah. Kalau tempat-tempat yang haram tu, pergi serbu. Ini kita kata yang berlesen tu boleh. Tak apalah. Tapi ada yang katakan bahawa yang judi ini hanya untuk orang bukan Islam. Ditulis itu orang bukan Islam tak boleh masuk. Tu tak apalah. Ditulis di luar tu sekarang ni alhamdulillah ada tulis hanya untuk orang bukan Islam. Judi itu. Orang bukan Islam tak dibenarkan. Tu asalnya begitu. Dan memang syaratnya begitu. Mungkin dalam bidang pelesenan pun begitu. Tak boleh orang Islam masuk. Dia operasi boleh tapi hanya untuk orang bukan Islam. Itu tak apalah. Itu nama agama mereka. Tapi kadang-kadang hak tak Islam pun celah masuk juga. Ni kedai judi, mana ada judi yang tak ada lesen ni contoh. Orang Islam boleh pergi tak pergi. Kalau kita tahu benda begitu, kita sebagai ketua, kita kena mengarahkan. Tak boleh tengok benda tu. Cepat kita mengarahkan, pergi serbu, pergi tutup. Suruh tutup, serbu, tangkap, bicara. Sementara kita ada kuasa. Kalau kita sebagai ketua lah, sebagai pegawai. Begitu jugalah jika kita ketua-ketua yang lain. Jika kita melihat ada benda yang tak elok, sementara pen kita ni, sign kita ni masih laku, suara kita ni masih didengar. Kita ada kuasa. Sebab itu kuasa itu penting. Benda gunakanlah untuk kebaikan. Allah beri kebaikan kepada kita. Jangan masa kita dah tak ada kuasa, kita dulu pegang pegawai yang kita ada kuasa tapi kita tak buat. Benda maksiat kita tak tegur masa kita ada jawatan dulu. Kemudian bila berlaku sekarang, maksiat banyak, dia dah pencen. Duduk di masjid. Bila pencen ni banyaklah orang pakat pergi duduk masjid. Bekas ketua-ketua pegawai ke apa ke, pergi masjid. Lepas itu duduk cerita. Allah maksiat banyaknya tempat kita. Kedai judi banyaknya tempat kita. Nak buat macam mana ni? Masa tu dia kata apa-apa, dia kata pun tak boleh nak buat apa dah. Boleh pergi tegur je lah. Masa dia ada jawatan dulu, dia tak pergi tegur. Dia tak turun tanda tangan dia tu untuk pergi serbu. Bila sign dia dah tak laku, dah pencen dah, sign dia dah tak laku dah. Jadi baru nak buat arahan, payah lah. Lambat. Sebab itu bila kita duduk di puncak kekuasaan, masa tu kita gunakan peluang untuk kita membuat kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hidup kita ni tuan-tuan, di dunia ini, kita nak menuju dua tempat ya. Tujuan kita hidup manusia di dunia ni, kita nak pergi hala kita ke mana? Kita ni ibarat macam naik dunia ni ibarat macam kapal. Dunia ni kita ibarat macam kapal. Kita duduk atas kapal ni. Kita akan berlabuh. Dunia ni akan berlabuh. Bukan tempat kita, kan? Saya ulang banyak kali. Kita akan meninggalkan dunia ini. Kita ibarat sebagai satu pelayaran. Dunia ni sebagai satu pelayaran saja. Bukan kita menetap di sini. Sementara kita boleh duduk atas dunia ni, buatlah baik. Kumpul pahala. Apa bidang kita sebagai guru, kita mengajar manusia. Kita mengajar anak-anak, anak-anak kecil kita ini supaya menjadi pandai, supaya tahu beza di antara benar-benar benar, mana yang tak benar. Supaya mereka bila besar nanti mereka cerdik. Mereka menjadi orang yang berguna kepada masyarakat. Dapat menghidupkan penghidupan mereka. Meneruskan kehidupan mereka. Dapat membina kehidupan keluarga mereka. Supaya mereka tidak hidup dalam kejahilan. Itu tugas guru. Mulia.
Yang bukan guru pula, tugas dia lain pula sebagai polis. Dia mencegah benda yang mungkar. Semua ada peranan dia masing-masing. Bidang perhutanan, bahagian perhutanan. Yang duk ceroboh hutan-hutan simpanan hak kerajaan ni, duk curi-curi kayu hutan kerajaan ni. Itu bahagian dia. Semua orang ada bidang masing-masing. Hidup di dunia ni kita nak pergi dua tempat, syurga dan neraka. Peranan perjalanan kita nak pergi ke sana, syurga dan neraka. Sebab itulah kita guna peluang kita yang ada ini. Bila kita berjumpa dengan benda-benda yang macam ni, macam hadis Rasulullah sebut tadi, je kita terjumpa saat yang macam itu, kita ingatlah, aku ni sudah berada di akhir zaman ni. Zaman kita ni sudah berada di akhir zaman. Kita sebutlah hati, tanda-tanda akhir zaman ni dah banyak. Cuma tanda besar saja belum datang. Tanda kecil-kecil ni kita kata dah banyak dah. Termasuk yang disebut tadi, orang yang khianat kita bagi amanah. Orang yang amanah kita tak bagi, kita kata dia pengkhianat. Kemudian golongan Rafidah boleh bercakap, yang tidak ada kemampuan untuk nak menguruskan hal-hal masyarakat, diberi kebebasan untuk bercakap. Bebas ke sana ke sini untuk bercakap. Ini golongan yang Rasulullah kata akan datang di akhir zaman. Kemudian sebagai akhirnya, saya baca satu hadis lagi. Ini saya ambil daripada kitab Mustika Hadis. An Abi Kabshatal Anamiri radhiyallahu an Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam قال ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوا قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعلمت بعمل فلان إلى آخر الحديث. Panjang hadis ni, saya ambil makna saja. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, 3 perkara. Nabi kata, aku bersumpah. Nabi bersumpah akan kebenaran kata-kata dia ini. Nabi bersumpah dengan kebenaran kata-katanya ini. Bukan senang ni. Nabi bersumpah. Aku bersumpah, kata-katanya aku bersumpah. Iaitu bersumpah tentang benar kata-kata dia ini, iaitu tiadalah berkurang harta seseorang dengan sebab dikeluarkan sedekahnya. Seorang yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya. Ini Nabi bersumpah. Orang yang rajin bersedekah tidak akan mengurangkan hartanya dan dia tidak akan jadi fakir. Gitu senang kata.
Tak berkurang harta dia. Kok dia sedekah ni harta dia kurang. Ke depan ni kurang tak. Kemudian, dan tiadalah seorang itu dizalimi dengan sesuatu kezaliman. Yang kedua, dan tiadalah seseorang itu dizalimi dengan sesuatu kezaliman yang ia bersabar menanggungnya, melainkan Allah menambahkan dia dengan kemuliaan. Seseorang yang dizalimi dengan sesuatu kezaliman, orang zalim dia, orang melakukan perbuatan yang tak baik pada dia. Banyaklah bentuk kezaliman ni. Bukan saja kezaliman yang orang main pukul dia tanpa sebab, itu pun kezaliman. Kadang kezaliman dalam bentuk lain. Hak dia, sepatutnya itu hak dia, tapi tak diberikan hak dia, itu pun kezaliman. Kita menafikan hak seseorang, itu pun kezaliman. Kadang-kadang dari segi harta benda, dia layak dapat, tapi dia diabaikan dalam keluarga. Ini masalah harta benda lah. Sebab tak mau nak gaduh, tak apalah, hampa nak ambil-ambil lah. Itu pun dikira dizalimi. Banyak lagi dalam bentuk kezaliman. Dia bersabar. Allah kata, melainkan aku menambah dia dengan kemuliaan. Orang yang sabar dengan apa yang orang lakukan kepada dia, maka Allah akan tambahkan diri dia dengan kemuliaan. Orang kata kita macam-macam. Contoh, padahal kita tak buat benda tu. Tak nak pasal-pasal orang kata kat kita. Kita sabar. Tak lawan balik. Biar pergi kat dia bawah. Kita kata pergi kat dia bawah. Maka orang fitnah kita macam-macam. Orang kata kita macam-macam. Kita sabar. Maka Allah kata, aku berikan dia kemuliaan. Allah beri kemuliaan. Dan tiadalah seseorang memulakan sesuatu cara meminta, dan tiadalah seseorang memulakan sesuatu cara minta sedekah, melainkan Allah membukakan kepadanya pintu kewafaan. Wala fataha 'abdun babun mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin. Bab ni pintu, babun faqrin, fakir, kepapaan. Orang yang minta sedekah, dia ada kemampuan untuk mencari harta. Dia ada kemampuan untuk mencari rezeki. Dia masih sihat. Tapi dia kerja minta sedekah. Badan sihat, kemas, tidak ada masalah apa. Boleh ada tenaga lah, takkan kemas mana, ada tenaga. Anggota dia cukup syarat, tangan ada, kaki ada, mulut boleh bercakap. Tapi pekerjaan dia pergi minta sedekah. Minta sedekah, harta sedekah. Maka Allah akan kata, aku bukakan kepadanya pintu kebapaan. Bagi susah lagi. Dia dapat sedekah tu, orang bagi RM1, RM2, RM3, RM4, RM10. Tapi hidup dia dalam kebapaan juga. Yang Allah sebut. Sebab tu kita jangan, kita ni minta sedekah ni, kita jangan duk minta sedekah. Kalau kita ni dah mampu, jangan duk minta sedekah. Kalau kita dah mampu. Sebab Allah, nanti Allah buka kebapaan itu. Hidup kita dalam kebapaan. Macam zaman sekarang ni. Yang mana betul-betul berhak, layak untuk nak minta bantuan. Minta lah. Tak salah. Kan zaman sekarang COVID ni. Dia buat pasal kempen buah bendera putih. Kalau kata kita sesak sungguh tak ada makanan, buahlah bendera putih tu. Kalau tak ada. Tapi kalau ada saluran yang lain, tak usah lebuhlah bendera tu. Kita ada masjid. Pergi jumpa tu imam. Di masjid tu ada pusat untuk pembahagian. Ni dalam masalah ni pun saya kadang-kadang
banyak juga nasihat kawan-kawan. Jika kita tidak makanan, selesai, jangan buh bendera lagi. Pergi selesai, ikut saluran dulu. Kalau tak ada juga, buhlah bendera putih. Buhlah. Pertama kita jumpa ketua kampung. Kalau ketua kampung kata aku tak mampu, kita jumpa pengurusi taman kah. Selalunya mereka ada bantuan. Ada bantuan. Taman saya pun banyak pengurusi sediakan makanan untuk penduduk taman. Hasil daripada kumpul duit kepada masyarakat komuniti. Bantu siapa yang perlu. Tapi yang betul-betul mampu. Yang betul-betul perlu lah. Masjid pun sediakan. Pejabat zakat pun sediakan. Banyak pusat-pusat bantuan. Dan banyak lagi kumpulan orang-orang kaya yang beri bantuan ni. NGO yang beri bantuan, yang menghulurkan bantuan. Tapi kita kadang-kadang kita mampu, segi makanan tu kita mampu lagi. Rumah kita ada makanan lagi, dok pergi gantung bendera. Nak menunjukkan kita ni tak ada makanan. Kita takut nanti, takut macam hadis kata Rasulullah kata ni, takut kita hidup dalam lebih susah lagi. Dahlah kita ni belum susah lagi, tapi nak menunjukkan kata kita susah, akhirnya Allah datang kesusahan itu kepada kita. Jangan, bagi yang layak saja. Begitu juga dalam bentuk minta sedekah berjalan rumah ke rumah ni. Jika kita ada tenaga, tak usah duk minta lah. Kerja orang lain lah. Minta kerja, cari kot lain lah. Kecuali bagi orang yang tak mampu, sakit, yang tak boleh bekerja. Kadang-kadang dulu saya pernah tengok budak yang banyak orang panggil budak timun. Tangan tak ada, kaki tak ada. Duduk letak di tempat apa nama di dekat Pekan Rabu tu. Lama dulu. Itu kita boleh bagilah. Itu boleh lah. Kalau duduk dekat jambatan dulu. Pekan Rabu tu, titi tu. Itu kita boleh bagi. Sebab tangan tak ada. Orang budak timun. Kaki tak ada. Tengok muka dia pun cernih. Dia tak macam tak rasa sedih apa berlaku pada diri dia. Dia redha. Senyum je. Allah, kita pun macam nak mengalir air mata bagi. Itu kita boleh bagi. Itu dia layak lah. Ni kalau badan sihat, tengah duk makan di kedai ni, mai minta sedekah kat kita. Oi. Kalau orang yang buat kerja gitu, Nabi kata di hidup dia akan fakir. Akan bapa. Di pintu-pintu bank pun banyak kita tengok dah ni. Dia buat dalam bentuk macam-macam lah. Jual tu, cuci minyak. Kadang dia jual tu, buat alasan. Kadang-kadang pusat ni. Kadang ada yang betul, kadang-kadang ada yang tak betul. Tu pun kita kena siasat. Kadang-kadang sengaja mereka ambil kesempatan. Tanpa bekerja mereka dapat kesenangan. Banyaklah kes yang berlaku dahulu. Itu kita kena fikir. Orang yang buat kerja begitu, kalau dia ikhlas, tak apa. Kalau tak ikhlas, dia kena jaga. Kalau betul-betul dia buat tu kerana untuk sumbangan, untuk sekolah sungguh, tak apa. Tapi sengaja dia nak minta sedekah untuk kesenangan dia, hidup dia akan papa, kata Rasulullah. Akan papa. Takut sampai ke anak cucu nanti, papa. Dan hadis lagi kata, aku menerangkan kepada kamu satu hadis pengajaran, maka hafazkanlah akan dia, kata Nabi. Dan aku nak beritahu kepada kamu lagi satu berita, satu perkhabaran pada kamu, kata Nabi. Kamu ingat elok. Hafaz ni kepada kamu kena ingat elok. Untuk dijadikan iktibar kepada kamu, kata Rasulullah. Kemudian baginda Nabi menerangkan dengan sabdanya, sebenarnya habuan dunia ni mengenai ilmu dan harta ini. Habuan dunia. Habuan dunia ni, katakan habuan dunia ni ilmu dan harta antara yang besar. Habuan dunia. Ilmu Allah bagi dan harta. Hanyalah terbagi pada 4 keadaan. Ilmu dan harta ni Allah bagi kepada 4 keadaan di dunia ni.
Kamu hafal elok. Pertama, Allah bagi kat manusia yang macam mana? Ilmu dan harta ni Allah bagi pada 4 keadaan manusia. Pertama, orang yang telah dikurniakan Allah dengan harta dan juga dengan ilmu agama. Yang pertama, Allah bagikan harta itu kepada orang dan pertama Allah bagikan harta itu pada seseorang, harta yang banyak dan juga dengan ilmu agama. Itu Allah bagi. Di dunia ni 4 ragam manusia lah. Kalau kita cakap cara ni senang, 4 ragam manusia ni kamu ada di kalangan manusia. Kamu kena ingat elok 4 kumpulan ni. Nabi kata. Satu, orang yang Allah berikan harta yang banyak, orang yang berharta lah. Dan juga dia punya ilmu agama. Dia ada 2 sekali lengkap. Harta pun ada, ilmu agama pun ada. Maka ia menggunakan ilmunya dengan berlaku taat kepada Allah. Dia ada dua-dua ni. Ilmu ada, harta ada. Lalu dia gunakan harta tadi mengikut ilmunya. Dia menggunakan ilmu, dia menggunakan hartanya untuk berlaku taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ilmu dan hartanya pula dia gunakan untuk menghubungkan silaturahim kaum kerabatnya. Dia pergi jumpa kaum kerabatnya yang susah, dia sedekah. Kita ni kalau nak buat baik ni, harta ni, pertolongan ni kita utamakan lebih kaum kerabat kita dulu. Kalau kita nak bantu segi kewangan ni, kita tengok kaum kerabat kita yang susah dulu. Itu kita bantu dulu. Adik-beradik kita yang susah, itu kita bantu dulu. Kalau dah adik-beradik kita senang, kita baru kita pergi ke orang lain. Bukan makna kita bantu adik-beradik kita ni, hak lain kita tak bantu dah. Utamakan dulu adik-beradik, hak lain kita bantu juga. Hak lain pun kita bantulah, jangan kita bantu adik-beradik kita saja. Hak lain kita tak bantu, tak boleh juga. Tapi utamakan keutamaan itu kita tengok dulu. Adik-beradik kita punya hak lain pun kita bantu juga. Jangan kita bantu hak jauh ya. Negara luar tu kita hantar jauh. Duit pun banyak. Adik-beradik kita yang susah ni, yang keluar satu perut dengan kita ni susah, kita tak peduli. Ini pun Rasulullah tak suka. Menggunakan hartanya untuk menghubungkan silaturahim kaum kerabat. Dengan dia sedekah duit tu, dia bagi bantuan tu, dia menghubung ke silaturahim, kekeluargaan. Harta tadi. Dia ada ilmu, dia ada harta, kemudian harta tu dia guna untuk menghubungkan silaturahim. Dia panggil setahun sekali kumpul, dia beradik buat kenduri ke. Bila ada anak-anak saudara dia ke, yang nak mengaji, dia bagi duit bantuan. Ini satu golongan manusia, kata Rasulullah. Dan dia mengetahui pula hak dan nikmat yang dikurniakan kepada itu, maka orang yang dan dia tahu hak harta tu, mana dia kena keluar zakat dan sebagainya tentang apa yang Allah kurniakan kepada dia itu, maka orang itu bersifat dengan semulia-mulia keadaan di sisi Allah. Itu satu golongan. Kita ada harta, kita guna tempat yang baik macam tadi. Kita akan bagi kita hak tu, kita gunakan tempat yang betul, kita keluarkan zakat, kita bantu kaum kerabat dan kita sedekah kepada mana-mana organisasi yang perlu. Orang itu semulia-mulia dia akan duduk di sisi Allah, semulia-mulia keadaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang telah dikurniakan Allah dengan ilmu agama saja. Yang kedua, satu sifat manusia lagi, sifat yang kedua manusia, dia ada ilmu agama. Dia mengaji, ada ilmu. Dia ada ilmu agama. Dan dia tidak dikurniakan dengan harta. Dia tak ada harta, tapi dia ada ilmu. Di sini tak boleh ditujukan kepada kita kata ilmu agama saja. Bukan kita fokus kepada ilmu agama saja. Ilmu lain pun sama lah. Semua ilmu ni agama belaka. Baik guru bahasa Inggeris, baik ilmu sains, baik ilmu matematik. Semua ilmu Islam belaka. Semua dari Allah Ta'ala. Mana mereka juga yang bukan bidang mengaji, bukan kalau agama pun termasuk juga dalam hadis ni.
tak masuk juga bagi seorang yang beriman. Cuma di sini hadis ini letakkan orang agama ni lebih-lebih lagi lah. Yang mengaji agama ni, dia faham hukum. Ini termasuk semua. Hadis ini umum, bukan untuk ustaz saja. Apa option pun perlu. Kemudian yang kedua, dia digunakan ilmu, ilmu agama. Tapi dia tidak ada harta, dia ada ilmu. Ilmu agama ke kita sini ataupun kita kata nak kiaskan dengan ilmu lain yang baik tu. Matematik ke, sains ke, ilmu alam ke, apa semua. Ilmu dari Allah belaka. Baik. Jika dia ada ilmu tapi tak ada harta, serta dia berkata dengan niat dalam hati yang benar. Dalam hati dia kata, dengan kebenaran dia kata dalam hati dia, kalaulah aku ada harta macam kawan tu, ada ilmu, ada harta, dia buat baik, Allah dia sedekah banyak duit. Dalam hati dia kata. Orang pertama, kumpulan pertama tadi, dia kata Allah bagi dia harta, Allah bagi dia ilmu, dia sedekah buat pahala banyak. Dia bina, dia bagi pusat tahfidz, dia bagi buat masjid contoh. Dia sedekah sana, dia sedekah sini. Aku ni ada ilmu saja, harta tak ada. Tapi kalaulah aku ada harta, dia kata, hati dia kata, kalaulah aku ada harta macam dia, kalaulah Allah kurniakan aku harta macam dia, aku akan lakukan macam dia buat. Hati dia kata. Niatnya. Kalaulah aku ada harta macam dia, aku akan buat macam dia. Tapi aku tak mampu nak buat. Aku ada ilmu saja, harta tak ada. Maka kata-kata dia itu beroleh balasan dengan sebab niatnya itu. Maka yang demikian, maka balasan baik kedua orang itu adalah sama. Adalah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pertama tu baik, ada ilmu dan ada harta. Orang yang kedua, dia ada ilmu tapi tak ada harta. Tapi kalau dia kata, kalau aku ada harta, aku akan buat macam mana orang yang pertama buat. Orang itu pun kira dapat pahala. Ikhlasan ni, ikhlasan lah, hati ikhlas. Dia niat ni, kalau betul aku ada harta, aku nak buat macam dia. Ikhlas dia cakap ni sisi Allah. Sisi Allah. Kita pun macam itulah. Kalau kita tengok orang berbaik kan, kita tak mampu nak buat. Aku lah kalau ada harta lah, aku nak buat macam dia buat. Kalau ikhlas sungguh, dapat pahala kat kita, insya-Allah. Hati itu terletak pada hati kita lah. Itu kita dengan Allah lah. Kita sangka baik dengan Allah. Kita ada satu sifat rojak. Rojak ni pengharapan, ikhlas diri. Kita kena ada sifat rojak, mengharap Allah terima amalan kita, niat kita. Kemudian kita pun kalau begitulah, kalau boleh kalau boleh, maknanya kalau kita tak mampu nak buat, kita ada juga ilmu tapi kita nak sedekah macam orang lain tak boleh, tak ada duit. Tapi kalau kata aku kalau ada duit, aku nak buat macam dia, aku nak sedekah macam dia, kita dapat pahala macam dia juga, mengikut hadis ni. Mana ikhlas. Peganglah tu ikhlas. Kita kata tu dengan hati tu ikhlas. Kemudian kumpulan yang ketiga, kedua-dua orang tadi dapat baik kan? Kedua orang tadi dapat balasan yang sama. Dan yang ketiga, orang yang dikurniakan Allah harta. Ada yang Allah kurniakan harta dan tidak dikurniakan ilmu. Ada kumpulan yang ketiga, Allah kata dia tidak ada ilmu. Kita kata tak ada kepandaian lah. Tapi dia ada harta banyak. Maka dia menyalahgunakan hartanya. Bila tak ada ilmu ni, harta banyak, dia sakan lah. Dia guna sakan lah harta dia. Tempat tu tempat yang tak berdasarkan ilmu, tak ada ilmu. Maka dia gunakan harta dia tu tempat yang tak baik lah. Haram halal dia tak kira lah sebab dia tak ada ilmu. Tak tahu halal haram ni tapi duit banyak.
ayah, mak pak tinggal banyak, tapi dia tak ada ilmu. Dia guna di tempat yang haram. Dia tidak memelihara dirinya dengan harta itu dari azab Tuhan. Keluar zakat pun tak, main buat maksiat, macam-macam bentuk maksiat dia buat dengan harta tadi. Harta ada, cuma ilmu yang tak ada. Dia juga dia menggunakan harta itu untuk silaturahim dan sedekah, dan duit tu pun dia tak guna untuk nak sedekah ni, tak ada. Bagi dia sedekah tak ada, nak hubung silaturahim apa tak ada. Dan dia pun tak tahu hak harta itu tentang zakat itu perlu ditunaikan, tak ada, sebab tak ada ilmu. Maka orang yang demikian sifatnya seburuk-buruk keadaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu seburuk-buruk keadaan. Ada harta tapi dia tak ada ilmu, dia menggunakan harta di tempat yang tak baik, orang itu seburuk-buruk keadaan. Seburuk-buruk keadaan ni faham sajalah, no? Di akhirat nanti. Dan yang keempat, yang last, orang yang tidak dikurniakan Allah harta tak ada, juga dengan ilmu agama. Yang keempat, harta dia pun tak ada, ilmu agama dia pun tak ada. Tadi ada juga harta, cuma ilmu yang tak ada. Yang ni, yang keempat ni, ilmu agama tak ada, harta tak ada. Dia pun berkata, kalaulah aku ada harta, dia tengok aku ketiga tadi. Dia ni, kita kata macam angan lah, ada harta tak ada, ilmu tak ada. Tapi dia kata hati dia apa? Kalau aku ada harta macam kawan tu lah, aku akan lakukan apa yang macam kawan tu buat. Aku yang sakan juga lah. Dia tak ada apa pun, tapi dia kata kalau aku ada harta yang banyak, Tuhan bagi harta yang banyak, aku nak buat macam kawan nombor 3 tadi. Yang ye itu. Maka dengan kata-kata dia itu saja, dengan niat dia kata-kata begitu saja, dengan niat dia yang begitu saja, kalau dia ada harta, aku nak buat macam orang nombor 3 tadi, aku nak yang ye juga, maka dia boleh balasan dengan sebab niatnya itu. Maka kedua-duanya mendapat balasan yang buruk, sama balasan dia. Orang tu susah, hidup susah. Bila dia kata kalau aku kaya nanti, aku nak jadi macam mana mereka duk pergi kedai judi apa semua tu, aku duk pergi main judi macam mereka lah kalau aku ada duit. Dia tak main tu pun, dia kata ya, duit, dia kata-kata niat dia tu pun dia kira sebagai dosa. Dia tak ada duit, tapi kalau dia tahu kalau ada duit macam mereka lah, aku pun nak main judi macam mereka juga, dosa. Niat dia tu je, niatnya dikira sebagai dosa. Dan mereka akan bersifat dengan seburuk-buruk keadaan. Maka itulah di antara tafsiran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitahu dalam kitab Mustika Hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan terhadap apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan kita jauhlah daripada apa yang saya sebut tadi. Mungkin panjang sikit pada pagi ini, dekat pukul 4, pukul 5 dah, 5 pagi. Tadi tentang berkaitan dengan akhir zaman, tanda akhir zaman. Kita ingat, jika kita menempuh zaman tu, beringat, jauhi daripada perkara yang tak elok. Yang kedua, jika kita diberi Allah Ta'ala 4 peranan ni, 4 watak manusia ni, kita duduk tak mana? Kita duduk tak mana? Kita ada ni. Dalam 4 ni kita ada. Kita ada harta, kita bagi sikit pada keluarga kita, sanak saudara kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, sedekah atau buat kenduri, atau bagi anak-anak menakan kita, atau derma kepada orang yang memerlukan. Kalau kita tak ada, kita ada ilmu saja, duit tak ada banyak, niat kita dalam hati, kalau aku ada harta, aku nak buat macam mereka, ya, buat macam mereka nak buat tu. Niat hati kita, dapat bala kita. Jangan kita jadi termasuk kumpulan, kita insyaAllah semua ilmu ni, dengar ni semua ada ilmu belakang. Jangan kita jadi macam ni, ada harta, tak ada ilmu, tak ada ilmu, jadi kumpulan ni pergi.
Jangan. Kita pilih yang dua tadi, yang dua di atas. Jangan kita pilih watak manusia yang dua di bawah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kebaikan kepada kita, memberi sedikit pengajaran walaupun tak banyak. Ambil sedikit pun jadilah sebagai Nabi kata, sampaikanlah balighu anni walau ayah. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.